Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan tunjukkan tutorial yang terakhir, iaitu bagaimana untuk kita menghasilkan logo reveal ataupun intro logo yang sangat simple menggunakan After Effects. Okay, so saya akan gunakan dua cara. Yang pertama, saya menggunakan sedia ada template yang saya dah sharekan linknya. Okay, saya akan download salah satu template tersebut dan kita akan edit template. Okey, yang kedua adalah dengan cara kita buat secara from scratch lah di After Effects. Okey, kita boleh juga buat di After Effects, tapi saya akan tunjukkan yang paling simple supaya senang untuk kamu follow. Okey, so yang pertama adalah kita akan gunakan template. Okey, sebenarnya template tu saya dah share di Google Classroom. Okey, so kita akan buka link tersebut. Okay, this is the links that I share to all of you. Alright, so untuk kita download logo Sting, okay, kita boleh pergi dekat bahagian free template and kita boleh tengok dekat bahagian logo Sting. Tapi saya sudah pun sebenarnya sharekan link untuk page logo Stings. Okey, di sini terdapat pelbagai jenis logo Stings yang kamu boleh download the template. Okey, dan saya akan gunakan yang sangat simple ni. Okey, di page yang ke-22 Okey, Video Hive Simple Art Logo Reveal, ataupun kamu boleh type clean logo reveal. Okey. Okey, so dia ada senarai yang logo reveal yang jenis clean Okey, so kita akan gunakan yang ini Okey, yang ini. Okey, this one. Okey, untuk kita download kita perlu klik the name. Alright, and then untuk kita tengok apa dia punya details, kita boleh tengok dekat bawah ni. Okey. Okay, itu style untuk logo Sting template yang inilah. Okey, untuk kita download kita boleh gunakan list yang ada di sini. Okey, so basically saya akan minta student untuk download menggunakan link Zippy Share. Okey, so yang ni dia akan keluar nama file dan kita boleh download lah. Sometimes dia akan keluar iklan yang mengarut, tapi you have to just cancel and then you boleh try download sekali lagi sampai dia downloadable lah. Okey, sampai dia terdownload ataupun dia downloadable. Okey, so yang ni dia dah download lah. File yang kita dah download ni dia dalam bentuk zip. Okay, so nanti you kena extract lah. Ya. Okay, file ni kita boleh tengok. Okay, so yang ni adalah file yang kita download. So kita boleh extract file. Okay, sama ada kita nak extract di desktop ataupun di mana-mana terpulang lah. Okay, yes to all. Okay, contohnya kita buka di desktop, kita akan cari file yang kita dah download dan extract tadi. Okey, ini adalah nama file yang kita dah download. Okay, kita buka dan dia ada satu lagi zip file, so kita boleh extract di dalam ini. Okey, so ini adalah folder untuk template yang kita dah download. So double klik. Okey, ini adalah senarai template ya, sama ada kita gunakan disediakan dalam bentuk file format After Effects version CC, okay, ataupun version CS6, bergantung kepada kesesuaian After Effects version yang kamu gunakan. Okay, so sekarang kita akan buka After Effects. Okay, kita dah ada folder file yang kita dah download dan extract. Okay, kita back kepada After Effects. Okay, this is the main page of After Effects. If you are a beginner yang baru buka, jadi ini adalah dia punya first page. So untuk pertama kali kita akan buka new project. Okay,
So ini adalah our new project. Okay, the workspace of our new project. Okay, jadi perlu create composition. Either you use the new composition or you can use the composition from footage that you have. Alright. Okay, di sudut sebelah sini adalah segala file, sama ada you boleh masukkan image, okay, ataupun you boleh masukkan video, ataupun you boleh masukkan file AI, okay, di bahagian ini, ataupun file Photoshop. You boleh masukkan di dia akan import dan letak di sini. Okay, dia akan letak di sini. Okay, untuk effect control, basically kalau kita nak setting the effects that we apply to the clips or footage. Alright. So di sini adalah presets dan juga effect yang kita boleh gunakan. Okay. Dan di tengah ni adalah composition monitor yang kita akan nampak sekejap lagi. Okay. Di atas ni adalah menu. Alright. Okay, seterusnya kita akan buat satu composition. Okay, jadi kita gunakan new composition. Alright, new composition ni kalau dalam Adobe Premiere kita pakai sequence lah. Okay, so kita akan rename composition. Okay, saya akan buat logo editing. Okay, logo editing. Alright, so kita akan gunakan size preset HD TV. Saya akan pakai 25 frame per second. Okay, so untuk HDTV dia akan apply the width and height ikut HD punya resolution. Okay, 1920 kali 1080. Okay, dan aspect ratio dia adalah 16:9. Okay, seperti screen laptop yang ada sekarang lah. Okay, size dia adalah dia punya aspect ratio adalah 16:9. Kalau dulu punya aspect ratio kita pakai kita just pakai 4:3. Okay, sekarang kita dah pakai yang lebih besar iaitu 16:9. Okay. Alright, aspect ratio pixels kita pakai square pixels. Okay, frame rate kita pakai 25 frame per second. Okay, untuk resolution saya akan gunakan full. Tapi kalau untuk preview nanti saya akan tukarlah resolution ni as a quarter supaya senang untuk kita play. Okay, background just remain black. Okay, tapi kalau kita nak tukar pun boleh, kita pakai white. Okay, and then click OK. So ini adalah okay composition monitor. Okay, di mana kita boleh lihat segala editing yang kita lakukan di sini kita boleh lihat di bahagian monitor. Okay, so ini adalah composition yang kita dah create. Okay, dia akan keluar di bahagian project. Okay, so di sini kita boleh nampak the timeline. Okay, the timeline. Okay, yang tu sekiranya kita nak apply new composition. Okay, tapi sekarang ni saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita gunakan template yang kita dah download sebentar tadi. Okay, so caranya adalah okay, kita akan buka file. Okay, kita akan gunakan open project. Maksudnya project yang dah ada. Okay, so open project. Okay, yang tadi ni kita boleh delete. Okay. Sebenarnya yang tu kita boleh gunakan kalau kita nak buat project daripada scratch. Okay, so yang ni kita akan buka balik file yang kita dah download dan extract. Okay, contohnya file ini. Okay, kita dah extract tadi. So saya akan gunakan yang version CC 2017. Okay. Alright, so yang ni mungkin dia dah converted, tapi kita just klik OK. Alright. Okay, so kat sini dia ada 4 samples of composition yang kita boleh gunakan. Okay, ada 4 folder. Jadi saya akan gunakan yang 4. Okay, mungkin style ni berbeza lah. Okay, setiap satu style mungkin berbeza. Okay, untuk main yang ketiga ni, okay, mungkin berbeza daripada style yang sebelum ni. Okay, alright, so kita akan pakai yang keempat. Okay, you akan nampak folder tu akan keluar di bahagian bawah ni. Okay,
So ada 4 option. Okay, either you nak pakai jenis yang macam ni. Okay, kalau kita nak play, kita just tekan enter. So kita boleh tengok lah animation menggunakan template composition yang sedia ada. Ataupun kalau kita nak preview, okay, make sure you pilih quarter, jangan pilih full. Okay, sebab dia berat. Okay, so kita pakai quarter. Untuk preview kita pakai quarter supaya dia lebih cepat lah preview. Okay, so ini adalah style. Okay, style yang pertama yang disediakan. Okay, style yang kedua contohnya warna lain pula. Okay, so ini background dia gunakan warna hijau. Okay, so kita pastikan benda ni habis, dan kita boleh play balik untuk tengok sama ada sesuai atau tidak kita apply style yang ini ataupun yang ini ataupun yang last. Okay, kita boleh check lah satu-satu yang mana yang bersesuaian. Okay, so saya nak gunakan contohnya yang last ni lah, warna putih. Okay, dia punya background dia warna putih. Okay, so saya gunakan yang ini. Okay, saya akan pakai third. Saya akan pakai quarter. Okay, seterusnya apa yang kita nak edit adalah di bahagian. Okay, so dalam folder main dia ada dua sample composition. Okay, alright, so kita boleh edit text di composition text. Okay, so dalam satu file, kita boleh create lebih daripada satu composition. Okay, untuk satu file kita boleh create lebih daripada satu composition. Okay, di sini you boleh edit di bahagian bawah ni. Okay, so kita boleh klik 11 cartoon element. Okay, so dia akan highlight lah di sini. Okay, so kita boleh ubah perkataan tu. Okay, nampak tak? Kita boleh ubah. So cara nak ubah adalah, okay, kita boleh klik di belakang sikit. Okay, di mana kita akan nampak teks tu appear. Okay, so saya akan delete dan saya akan buat perkataan lain. FSSR UITM Melaka. Okay, for example. Alright, so kita buat perkataan tu. Okay, kalau keluar macam ni, maksudnya kita tertekan caps lock. So kita boleh tekan balik, so dia akan hilang lah. Alright, so kita boleh tengok macam mana teks tu keluar. Okay, dan alright, seterusnya kita akan back balik ke main. Okay, kita akan tengok dekat bahagian composition yang di bawah ni. Okay, sebab satu file tu basically ataupun satu folder basically akan ada lebih daripada satu ataupun dua composition ataupun lebih. Okay, so kita boleh check satu-satu dekat bahagian composition. Itu cara kalau kita nak edit template lah. Okay, seterusnya untuk kita tukar logo Envato. Okay, so kita boleh tengok dekat bahagian logo and alpha. Okay, so boleh tengok dekat sini lah. Okay, okay, seterusnya kita akan tukar logo. Jadi kita double klik composition logo. So kita akan klik. Okay, dia akan keluar satu lagi, iaitu bahagian logo lah. So kita tukar di sini. Alright, jadi kita akan masukkan logo. Okay, kita akan import logo. Alright, so kita akan pilih logo yang bersesuaian. Okay, katakan saya ada logo Corvex 2020. Okay, saya masukkan dan saya akan letak di sini. Okay, so kita akan nampak ada dua layer overlapping. Jadi saya akan tutup mata. Okay, saya akan hidekan yang pertama. Okay, so yang ni saya akan gunakan selection tools untuk kecilkan logo ni supaya dia muat-muat dengan kotak yang ada. Okay, lebih kurang macam ni. Okay, seterusnya kita akan tengok selepas kita dah import logo ke timeline. Okay, so yang sebelum ni kita akan hide lah. Okay, just tinggal yang logo yang terbaru yang kita import. Alright, so seterusnya kita akan tengok dekat bahagian main page semula. Okay, kita akan nampak ada satu kotak warna oranye ni. Okay, sebab kita dah apply logo alpha di sini.
Okey, kita dah maskkan dia. Jadi kita tengok dekat main page, kita akan edit the colours. Okey, so klik dekat bahagian tepi ni. Okey, so tengok dekat bahagian logo fields. Okey, tengok dekat bahagian logo fields. Alright, check box ni off kan, supaya logo yang kita apply tu dia akan reveal lah. Okay, dia akan keluar. So off kan. Okay, jangan tekan on tapi off kan. Alright, so sekarang ni kita boleh tengok lah, kita boleh play lah Okay, kita boleh play. Okay, so ini adalah logo reveal yang menggunakan template yang saya download tadi. Okay, so kita boleh tengok efek dia. Alright, dah keluar logo. Okay, dan juga teks. Okay, so itu adalah cara yang paling mudah bagaimana untuk edit template logo reveal yang saya download daripada link free template yang saya share di Google Classroom. Okay, hopefully you boleh gunakan mana-mana template, tapi kena pandai gudik. Maksudnya kita boleh tengok dekat bahagian composition setiap satu ni. Kita nak, biasanya currently kita akan tukar logo ataupun teks di dalam logo reveal. Jadi kita boleh tengok dekat bahagian teks ataupun bahagian logo untuk kita tukar. Tukar teks. Di sini kita boleh tukar teks ataupun kita boleh tukar logo. So logo kita boleh tengok dekat dalam ni. Kita just import logo baru dan tutup mata untuk logo lama, ataupun boleh terus delete kalau tak nak guna. So yang depan, kalau kita nak preview balik, kita back ke main. Kita tengok dekat bahagian main. Alright, so kita boleh play. Itu cara kalau kita nak menggunakan template yang ada, yang kita dah download. Alright, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk buat logo reveal daripada scratch di dalam After Effects. Seterusnya saya akan tunjukkan cara yang kedua, yang mana kita boleh create daripada scratch untuk pergerakan logo. First kita akan gunakan new composition. Alright, kita namakan. Yang ni very simple. Kita just gunakan effect. Effect yang sedia ada untuk kita apply logo reveal. Seterusnya kita akan pakai preset yang sama, HDTV 1080 25 frame per second. Dan kita pakai resolution untuk file, kita pakai full, tapi bila kita preview nanti kita akan gunakan file yang lebih kecil ataupun resolution yang lebih kecil, iaitu quarter. This is our monitor. So first kita akan masukkan satu logo. Yang ni adalah kita punya composition lah, composition yang kita dah buat. Alright, seterusnya kita akan import logo. Saya akan tunjukkan yang paling simple lah, yang kamu boleh apply. Katakan saya masukkan logo this one yang sama. Logo ni dia akan keluar pada bahagian project. So yang ni kita drag ke timeline. Dia akan masuk pada layer pertama. So yang ni kita akan gerakkan logo ni. Alright, so kita boleh gunakan cara yang paling mudah lah, iaitu kita boleh gunakan effects. Effects. So kita akan apply effects pada bahagian gambar ni. Jadi kita boleh tengok dekat bahagian animations, effect and presets. So you boleh tengok dekat bahagian sini, effects, ataupun kalau tak jumpa boleh tengok dekat window effects and presets. Dalam effects and presets ni ada banyak presets ataupun effect yang kita boleh gunakan untuk kita apply pada media ataupun elemen yang kita import ke timeline. Contohnya untuk gambar ni saya akan gunakan animation presets.
dan saya gunakan transition movement. Okay, saya akan gunakan yang pertama ni, saya try cut white 3D swing. Okay, so untuk kita apply, kita akan drag ke monitor. Okay, you akan nampak di bahagian effect control ni, okay, ini adalah setting untuk effect yang kita dah apply kepada gambar ataupun image. Okay, kita boleh setting lah kalau you rasa you nak tambah row ataupun columns. Okay, you boleh apply, ataupun you nak dari segi speed tu you nak lebih cepat. Okay, so you boleh naikkan. Okay, so you boleh setting di sini lah. Okay, you boleh setting di sini. Yang ni adalah yang dah sedia ada. Okay, dia punya effects dia dah setting siap-siap. Okay, kalau lambat kita boleh tukar ni kepada quarter. Untuk preview kita boleh gunakan quarter supaya dia preview tu lebih cepat. Okay, so kalau you tak puas hati, you boleh adjust di sini. Okay, kalau kita tak nak gunakan effect ni, jadi kita boleh delete lah. Okay, kita boleh delete. Dan kita boleh apply yang lain. Okay, contohnya kita tengok lagi effect yang lain. Alright, katakan saya pakai zoom 3D tumbler. Okay, so kita boleh tengok. Okay, itu adalah 3D tumbler. Okay, so kalau kita nak play, kita boleh tekan enter. Alright, kalau kita nak tukar, okay, kita nak gunakan yang ni. Okay, so kita boleh gunakan yang lain pula. Okay, so awak boleh cuba gunakan mana-mana contoh efek yang ada, efek and presets yang ada. Okay, ini contoh yang seterusnya. Okay, so banyak lagi sebenarnya efek yang kamu boleh gunakan. Okay, yang ada di sini. So boleh apply, boleh try tengok. Okay, ini saya pakai zoom and zoom wobbling. Okay, so banyak lagi sebenarnya efek yang kita boleh gunakan. Ini paling simple. Okay, paling simple. Okay, seterusnya contoh kalau saya nak masukkan okay, yang ni saya delete dulu. Saya akan gunakan yang jenis cut swing ni. Okay, sebab nampak lebih cantik lah dia punya preset dia. Okay, so itu adalah preset yang kita gunakan menggunakan cut white. Okay, alright. So seterusnya kita akan apply text. Okay, kita akan apply text. Kita akan masukkan text. Jadi saya akan gunakan teks yang ada di sini. Okay, so saya akan letak di sini lah. Saya masukkan. Sekejap Okay, so you akan nampak ada satu layer baru, iaitu layer teks. Okay, ataupun kita boleh gunakan cara yang kedua. Okay, dengan cara kita right click, new, dan kita boleh masukkan teks. Okay, itu cara kedua yang kita boleh gunakan lah. Okay, so seterusnya saya akan masukkan teks di sini. Okay, kita akan type di sini. Okay, welcome to UiTM Malacca. Okay, so yang ni kita akan drag ke bawah. Okay, so kita boleh setting kita nak pakai jenis tulisan yang macam mana, Arial ke, Verdana ke, terpulang. Okay, you boleh pilih di sini. Alright. Okay, dan kita juga boleh tukar size sekiranya size tu agak kecil, so kita boleh tukar lah. Okay, contoh, okay, saya pakai yang ni. Alright, dan saya nak tukar sikit color. So kita boleh tekan dekat sini, okay, untuk color. Okay, saya pakai black sahaja. Okay. Alright, so kita dah letak satu teks. So teks ni saya akan apply juga animation. Okay, contoh paling simple sekali animation yang kita boleh gerakkan adalah menggunakan layer yang sedia ada. Okay, so kita boleh edit dekat bahagian transform. Okay, untuk edit kedudukan, contohnya saya nak buat teks ni bergerak daripada bawah ke atas. Okay, daripada bawah ke atas. Jadi kita boleh setting dekat bahagian position. Okay, sebelum tu pastikan kita letak contohnya, okay, teks tu akan appear di sini.
Okay, selepas keluar logo, so dia akan keluar. Jadi kita akan letak position di sinilah. Okay, so bila kita klik pada stopwatch ni, okay, so dia akan keluar satu keyframe. Okay, dia akan keluar satu keyframe. So yang ni dikira keyframe permulaan. Jadi saya akan letak di bawah. Okay, dia mula di bawah. Okay, dan lebih kurang dalam beberapa second selepas tu dia akan naik ke atas. Okay, jadi yang ni adalah untuk X, yang ni adalah untuk Y. Jadi kita akan setting Y lah. Okay, kita akan drag, okay, sehingga dia sampai ke part yang ataupun position yang kita nak. Okay. Contohnya saya tarik sikit lagi, okay, sampai ke sini. Okay, so untuk keyframe pertama dia start daripada bawah, okay, dan dia akan naik ke atas. Itu paling simple yang you boleh buat. Dia lebih kurang macam kita tengok dalam Adobe Premiere. Okay, kita boleh edit dekat effect control dalam Adobe Premiere kan. Okay, dia pakai teknik stopwatch, sama jugalah. Okay, kita gunakan ni paling simple lah, transition animation yang paling simple. Okay, so kita play tengok macam mana. Tak boleh kita tengok dulu. Okay, so dia keluar, and then after a few second, okay, text akan naik. Okay, itu paling basic lah. Okay, ni saya tarik sikit ke depan sebab dia lambat sangat. Okay, saya tarik lebih kurang macam tu. Kita boleh tarik kalau ke depan tu maksudnya lepas pada animation yang pertama yang kita apply pada image. Okay, kita apply pada image. Okay, next kita apply pada text pula. Okay, so text tu dia start lewat sikit daripada gambar. Okay, so that's why saya tarik sikit ke depan supaya dia duration gap antara animation untuk gambar dan teks tu tak terlampau jauh. Okay, contoh di sini saya play. Okay, ataupun kita boleh kedepankan sikit lagi. Okay, kita kedepankan sikit lagi. Okay, kita kedepankan sikit. Okay, so katakan animation kita habis pada saat yang ke-16. Okay, terus teks keluar. Okay, itu cara pertama yang kita boleh gunakan dengan teknik yang paling simple, menggunakan transform. Okay, transform kita boleh adjust dari segi position, ataupun kita boleh main rotation. Rotation ni kita boleh buat dia berpusing. Okay, ataupun kita boleh adjust dari segi scale, maksudnya besar ke kecil ataupun kecil ke besar. Ataupun kita boleh main dengan opacity, maksudnya daripada 0% opacity ke 100% opacity. Okay, so you boleh check di sinilah. Okay, contohnya kalau kita nak main dengan opacity. Okay, yang ni kita start pada masa yang sama, lebih kurang macam tu. Okay, so text ni pada mulanya akan jadi kosong. Okay, mungkin kosong. And then okay, pada duration ni teks yang appear tu mungkin kita buat dalam 0%. Okay, bila dia sampai ke atas dia jadi 100%. Okay, so kita boleh setting juga. Okay, contohnya macam ni. Okay, daripada dia 0% opacity kepada 100% opacity the text. Okay, 0% opacity to 100% opacity, so dia fade in lah. Okay, so kita boleh buat juga. Alright, kalau you tak nak gunakan position ni, so you boleh off kan. Okay, maksudnya keyframe tu tak akan ada lah. Okay, dia akan hilang. Kalau you nak apply untuk rotation, boleh. Okay, pastikan playhead tu berada di di saat yang mana yang kamu nak apply rotation. Okay, for example kita akan apply sama dengan timing ataupun saat untuk kita apply opacity. So saya akan apply rotation. Okay, for example rotation ni dia boleh kita pusing lah, kita nak buat macam mana kan. Okay, contohnya untuk rotation ni saya akan bermula dengan macam tu. Okay, contoh saya ambil 50%. Okay, lepas tu dekat last tu saya akan buat dia pusing balik. Macam tu boleh juga. Okay, contoh je saya tukar sikit. Yang ni saya naikkan ke atas. Okay,
and then start dengan 0%. Okay, and then when it comes to the final keyframe, okay, saya akan buat dia jadi 360 balik. Okay, ataupun kita boleh tukar, kita boleh type lah. Okay, contohnya macam tu. Jadi kita tengok macam mana animation tu. Okay, itu paling simple lah yang kita boleh apply. Okay, menggunakan rotation, tadi saya gunakan opacity. Okay, dan saya juga ada apply position. Okay, tapi disebabkan saya dah off, jadi tak ter-apply ya kepada kepada teks tersebut. Okay, so contohnya saya tak nak rotation, so saya just offkan balik. Okay, stopwatch, and saya gunakan untuk scale pula. Okay, so scale ni saya akan tekan dulu sebelum kita buat apa-apa. Pastikan playhead tu berada di side mana yang kita nak apply scaling. Okay, contohnya saya akan apply lebih kurang sama macam kita apply opacity pada saat yang ke-17 lebih kurang. Okay, saya akan tekan scale, right, dan pada ketika ni dia akan start dengan kecil lah, size text tu 87. Okay, and then pada saat yang ke-19 lebih kurang macam tu, okay, saya akan maximize ataupun besarkan lagi size text. Okay, so saya akan naikkan lebih kurang macam tu. Okay, dan saya akan ketengahkan sikit, lebih kurang macam tu. Okay, so kita boleh tengoklah apa yang akan jadi. Okay, so itu adalah scaling. Okay, maksudnya kita buat daripada kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Okay, kalau tak nak, kita boleh off kan. Okay, so dia tak akan appear lah. Alright. Okay. Alright. So yang ni saya akan ubah sikit teks ni. Saya kecilkan sikit dalam 40 macam tu. Okay, ataupun lebih kurang macam tu lah, 80. Alright, so kita boleh tengok. Okay, kita play. Alright, so itu adalah animation yang simple menggunakan efek transform di dalam layer ni. So dia ada transform, so kita boleh gunakan. Ataupun satu lagi cara adalah, okay, yang ni katakan saya tutup dulu, saya tak nak gunakan apa-apa efek transform Alright, saya gunakan efek yang sedia ada di dalam effects. Okay, okay, contohnya saya akan gunakan effects and preset di panel sebelah kanan ni. Okay, so saya akan pilih animation presets. Okay, saya gunakan text. Okay, so saya akan gunakan mana-mana yang sesuai di sini. Contohnya saya akan pakai, okay, kita try dulu. Okey, contoh saya akan pakai yang yang ada di sini. Right, contoh saya pakai organic. Okey, saya gunakan chewing gum. Okey, contoh Okey, ni saya akan apply pada text. Okey, so kalau nak apply, kita just drag saja efek tersebut ke ke text lah ke text. Okey, so itu adalah efek yang kita gunakan untuk text. Okay, menggunakan animation presets yang ada dalam effects and presets. Okay, ataupun kita boleh gunakan cara lain. Okay, contohnya saya buat hummingbird. Kita boleh je try mana-mana yang bersesuaian, okay, kalau nak. Ataupun kita boleh gunakan mana yang ada di sinilah. Okay, ocean tide ke whatever yang bersesuaian.
pastikan ia highlight dulu. Okey. Okey, itu adalah effects yang kita gunakan ya daripada effects and preset. Okey, itu adalah sampel tutorial yang saya sediakan untuk anda semua. Okey. Yang pertama kita belajar bagaimana untuk edit template After Effects yang saya dah sharekan linknya. Jadi kamu boleh upload, kamu boleh download dan kamu boleh edit. Okey. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk kita buat logo reveal secara manual ataupun from scratch. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Diharapkan apa yang saya share kepada anda semua dapat anda implementkan dalam proses post production. Okey, terutama untuk diimplement pada bahagian intro iaitu untuk logo reveal, dan boleh juga apply untuk bahagian kredit ya. Dan sehingga kita jumpa lagi pada semester yang akan datang, insya-Allah ya. Salam terakhir daripada saya. Assalamualaikum.